Okey, apa Okey, pun ada Cik kita Kim. bersama dengan guru kita Ya. yang sepatutnya kita sajikan kopi kat Cik Kim ni. Itulah saya tanyakan bagi pihak Cik Kim. Boleh, ada je lah. Cik Kim apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat-sihat saja. Dan mungkin Cik Kim kena mulakan kepada kita mengapa kita harus tahu tentang adab terhadap guru ini dulu. Dalam positif pagi kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kepada Rina dan Terence. Bila sebuah adab terhadap guru ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun tiap-tiap hari, walaupun bukan segmen untuk menyambut Hari Guru, namun tiap hari adalah guru. Bagi seorang itu adalah guru untuk diri sendiri. Sebab tu berkaitan dengan adab terhadap guru ni, walaupun nampak sering kali kita dah berulang-ulang kali bercerita benda ni, namun akhir-akhir ni yang saya melihat adalah kekurangan masyarakat kita terhadap adab kita terhadap seorang guru. Mari kita lihat di hadapan objektif untuk pagi ini dan kita kupas berkaitan kisah. Baik. Objektif topik, menyedarkan kembali diri kita adab menuntut ilmu dengan guru. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena sedar balik diri kita, Terence, Rina dan rakan-rakan yang lain bahawa adab kita terhadap guru. Walaupun guru tu budak kecil, namun kita tetap kena mempunyai adab yang tersendiri. Kedua, kesungguhan diri menuntut ilmu. Bagaimana kita sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sehingga kata orang, kalau belajar tu tak puas. Sampai dia kata, cikgu, saya tak puas nak belajar cikgu. Sangat-sangat tak puas. Kalau sampailah kita rasa, anak murid kita betul-betul nak belajar, berikan saja apa ilmu yang ada. Yang ketiga, belajar daripada budak kecil. Dan kita akan membicarakan nanti bagaimana kita harus hormat dan respect pada budak kecil. Walaupun budak kecil, tetap ia guru kita. Baik, Cik Kim, kalau nak melihat kepada perbualan kita dengan guru kita masa di sekolah dulu, sudah pasti kita ada hormatnya, kita ada tata susilanya. Tapi apa yang semakin pudar dalam masyarakat seperti yang Cik Kim katakan? Dia pertama, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita lihat suasana sekarang ni, adab terhadap guru tu makin longgar. Okey. Dulu kalau zaman saya lah, cikgu nak rotan tu kita tak berani dia bercakap. Duduk, senyap, catat, selesai. Tak faham kita tanya. Sekarang ni tak ada. Dia pula bertanya soalan. Anak murid yang cerdik pula bertanya soalan pada gurunya. Dan kadang-kadang soalan itu mencabar kewibawaan seorang guru. Sebab saya pernah menjadi guru kelas hujung dulu. Okey. Namun saya lihat, ada banyak aspek yang positif terhadap pelajar-pelajar kita. Namun, pertama, apakah kita sedar bahawa ketika kita mempelajari sesuatu perkara daripada guru kita, adakah kita ni, ada kala kita mengecilkan hati seorang guru. Tak kisahlah pangkat apa sekalipun, walaupun kita belajar, contoh depan kita adalah profesor, doktor dan sebagainya, contoh. Kita tengah present sesuatu, contohlah, okey, tiba-tiba dia mengajukan soalan yang sepatutnya sebagai seorang murid, namun soalan itu ingin menguji guru. So kita akan lihat nanti cerita di sebalik seorang kisah guru Aikido. Dan kedua, apakah kita ingin belajar daripada individu yang hebat? Tak semestinya. Kalau kita pergi di dalam Masjid India, ada seorang hamba Allah haji ni, dia pakai jubah dan sebagainya, dia sanggup mengajar matematik di tepi jalan. Dan bila saya satu hari bertemu dengan dia, ya Allah, haji dah lama saya nak belajar haji. Dah lama tak jumpa. Maka saya duduk, saya belajar sikit. Dapat sesuatu. Dan dia memegang buku tebal berkaitan dengan kehebatan Albert Einstein. Yang sukar diungkap oleh seorang, namun kepala otak dia gelar diri dia sebagai saintis data dunia. Okey, baik. Anda boleh hubungi kami 0322828578 atau 22828579 untuk bercakap tentang adab terhadap guru. Ada soalan nak tanyakan pada Cik Kim ataupun ada pandangan nak diberikan. Cik Kim, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya dulu, siapa guru ni? Guru tu siapa yang kita boleh katakan adalah guru? Bagi pandang peribadi saya, semua orang adalah guru. Terence, guru dalam bidang dia. Rina ada bidang yang tersendiri. Maka saya tak, contohlah, saya tak pakar bidang komunikasi, mempengaruhi. Contoh. Jadi saya wajib belajar dengan Terence. Dan saya letakkan diri saya di bawah, Terence mengajarlah. Jadi saya, walaupun contohlah pakar whatever it is, tapi saya meletakkan pakar saya itu di sudut sebelah kiri saya, dan saya melihat bahawa, orang depan saya itu adalah pakarnya. Maka saya harus respect. Sebab tu, ada satu cerita di mana seorang hamba Allah ni,
Dia guru Aikido. Dia ingin mengembara. Dia kata tak cukup lagi ilmu. Padahal dia dah create anak-anak murid dia. Sehinggalah satu ketika guru Aikido ni, tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah, guru Aikido ni pergi mengembara ke Jepun. Nak bertemu dengan seorang maharaja. Okey, maharaja ni memang power buat Aikido. Sehingga satu hari dah sampai ke tempat tersebut dan berjumpa dengan guru. Guru duduk di atas dengan secangkir teh. Dengan teko dia. Okey. Anak murid dekat bawah. Lepas tu anak murid tu bercerita, guru saya dah lama nak bertemu dengan guru mahal, guru saya dah lama nak belajar Aikido. Banyak lagi ilmu saya tak dapat. Saya banyak buat ini, buat kelas dan sebagainya. Sambil dia bercerita pada guru Aikido tersebut, guru Aikido tersebut menuangkan air teh sehinggalah tertumpah, okey, dan mengalir air teh itu keluar daripada cawan tersebut. Dan guru yang bawah tu marah. Wahai guru Aikido, saya ni nak belajar. Apasal sampai tertumpah air sampai ke baju saya? Guru Aikido kata, baiklah. Awak ingin mempelajari sesuatu? Yes. Awak ingin dapat sesuatu daripada saya? Yes. Awak ingin sesuatu? Yes. Jadinya sekarang ni kalau awak nak belajar dengan saya, dia kata, mudah saja. Awak balik ke negeri awak asal dulu, kosongkan pemikiran, perasaan dan tindakan awak, barulah awak berguru dengan saya, dia kata. Sebab dia kata, kalau awak ibaratnya teh yang merempah itu, maknanya awak tidak bersedia lagi untuk mengosongkan pemikiran dan perasaan anda untuk belajar daripada saya. Maka tuan-tuan, apa yang kita dapat, Rina, apa yang kita dapat daripada cerita ni? Terence. Terence. Apa? Kalau kita nak tambah air dalam sesuatu, kita mesti kosongkan terlebih dahulu. Macam itulah minda kita, kalau kita nak tambahkan ilmu, kita kena kosongkan sikit dululah. Itulah Cik Kim. Kosongkan minda. Anak murid saya dah tolong jawab kan? Ya. Ya. Lepas tu, sebelah masa anak buat murid. teh. Rina pula. Saya rasa sama dengan Terence. Sama Okey. Kita persilakan jika ada Kita pemanggil. ada pemanggil di talian yang pemanggil mungkin di ada talian pandangan sekarang yang ni. berbeza. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Saya Kak Mini dari Jalan Putra, Kuala Lumpur. Okey, Kak Hai, Mimi, Mi. silakan. Cik Hakim, Ya. akak rasa memang bagus topik pagi ni. Sebab hari Sabtu lepas, Kak Mimi baru berdebat dengan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan salah satu sebuah di KL ni lah. Okey. Pasal adab juga, adab murid-murid juga dan adab guru terhadap murid juga. Oleh sebab seorang guru disiplin ni, dia akak bagi satu macam akak bagi ingatan jugalah tentang guru disiplin ni. Budak-budak dia minta murid-murid sekolah untuk beradab, untuk jangan bertindak terlalu agresif ke apa. Tetapi guru disiplin ini terlalu agresif dengan murid. Kemudian akak mencadangkan dekat guru tu supaya jangan terlalu emosi bila mengawal murid-murid pelajar-pelajar yang nakal-nakal ni. Dari segi emosi, kadang murid-murid ni dia tidak ambil indah tentang guru-guru disiplin yang terlalu agresif, terlalu menjerit menengking-nengking. Sebab contohnya, akak dikelilingi dengan anak-anak remaja lelaki di kawasan akak ni yang selalu ponteng sekolah, merokok. Memang dia tak ada adab langsung dengan guru-guru dia. Kadang dia pergi ke restoran-restoran mamak, merokok-merokok sampai dia lewat pergi ke sekolah. Memang dia tak ada adab dia dengan guru, memang langsung tak ada. Mungkin itu satu daripadanya didikan keluarga ibu bapa di rumah. Betul tak Cik Hakim? Betul. Sila. Okey. Baik. Terima kasih. Kita cuba bantu ataupun kita cuba jawab persoalan yang panjang itu. Terima kasih. Cerita tu panjang, Cik Kim. Tapi Ada- saya ada terkesima beberapa hal bila yang sikit dikatakan ada guru disiplin dan sebagainya. Begini, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah. Keadaan itu memang tetap terjadilah. Namun saya sebagai yang pernah menjadi seorang guru dulu, saya melihat begini. Individu pelajar-pelajar yang masalah disiplin ini bukan salah mereka. Pertama, ingat, pelajar-pelajar bermasalah, tiada pelajar bermasalah yang wujud di atas muka bumi ini. Yang ada hanyalah diri kita yang tak reti atau tak tahu bagaimana nak memahami apa yang ada dalam pemikiran dia. Budak-budak remaja. Saya handle kes-kes budak remaja. Jadi bila budak remaja ni kita rapat dengan dia, pergi daerah pemikiran dia, baru kita faham. Last dia kata dengan saya, terima kasihlah Cik Kim, macam mana saya nak berubah? Padahal conversation itu dalam 15-20 minit.
namun dia boleh respect pada kita. Padahal saya tak pernah mengajar dia, saya tak pernah mengajar dan sebagainya. Akhirnya apa yang saya nak beritahu pada tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, macam Puan Mimi tadi, okey, first thing first, kita respect orang, insya-Allah orang akan respect kita. Gitu juga dengan kisah guru Aikido tadi. Kosongkan minda. Kalau kita kosongkan minda, kita sebagai seorang guru, kosongkan minda means bersedia untuk ambil anak murid macam mana sekalipun, insya-Allah kita akan rasa keberkatan tersebut. When dalam bahasa Inggeris ada peribahasanya, when the student is ready, the teacher will appear. Samalah, kalau dah kosongkan minda, kita dah bersedia, cikgu yang kita cari-cari itu, guru yang kita cari itu akan menjelma. Akan sampai juga. Jadi tak perlu memaksa-maksa diri sampai ke mana tadi? Jauh kan, merantau nak cari ilmu. Tapi sebenarnya dalam keadaan yang tidak bersedia. Macam tu. Okey, baik. Boleh terus hubungi kami. Kita bercakap tentang adab terhadap guru, dan kata Cik Kim tadi bukan sekadar adab kepada guru saja, tapi guru itu pun harus mengajar bagaimana orang boleh beradab terhadap mereka, mempunyai adab terhadap mereka. Jadi guru tu yang juga menentukan adakah murid mempraktikkan adab yang betul lah terhadap guru tu. Okey, cuma bila Cik Kim sebut tadi kan awal-awal tadi, kalau murid sekolah sekarang mereka mungkin lebih yakin sikit. Jadi ada setengah-setengah benda tu mereka tanya ataupun mereka cakap sesuatu yang menyebabkan guru mungkin terasa hatilah. Dulu zaman-zaman kita dulu tak berani. Sekarang je budak-budak sekarang je dia berani lebih sikit. Pendedahan banyak kan di televisyen, tengok cerita-cerita lawak contohnya dah sebut-sebut perkataan-perkataan memaki hamun tu biasa saja. Jadi diingatkan benda tu boleh digunakan. Macam mana pula kita nak mendidik kanak-kanak ni? Adakah adab yang sama juga kita nak tekankan kepada mereka? Tapi sebelum Cik Kim menjawab, kita ada pemanggil di talian, Zahari dari Subang. Hello. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya kebetulan free sikit kalau pagi. Saya nak tanya, saya bukan nak tanya, sebenarnya saya beri pendapat sikit lah. Ya, silakan. Kita ni sebagai guru, kalau kita nak dihormati oleh anak murid, kita kena berubah lah daripada zaman-zaman sebelum masa zaman kita lah. Tak boleh sama kita mengajar budak ni. Betul. Jadi saya rasa kalau kita nakkan anak murid beradab, kita pun beradab. Misalnya saya tengok pengalaman saya lah, bila saya perhatikan, bila anak murid bertanya sesuatu kepada guru, guru itu tak melayan. Jadi misalnya kalau pelajar tu bertanya sesuatu yang tidak ada kaitan dengan silibus sekolah, guru itu tak melayan sebab dia kata ni tak perlu. Jadi saya rasa lah kalau kita nakkan anak murid kita beradab dengan kita, hormat kita, kita kena berubah juga. Kita kena menambahkan ilmu kita. Dan hari ini pada abad ke-21, guru mesti berubah supaya dia tahu apakah perkembangan proses pembelajaran dalam abad ke-21 yang menekankan tentang pembinaan pemikiran. Ataupun yang dikenali sebagai making thinking visible pada pelajar dan juga guru. Terima kasih. Terima kasih, Encik Zahari. Itu sedikit tambahan kepada apa yang kita telah pun bincangkan sedikit, bagaimana seorang guru juga boleh mungkin berubah mengikut hati dan cita rasa muridnya. Betul, pendekatan tu kena berbeza-beza. Ya, pendekatan kena berbeza-beza. Tera dengan Rina, dia macam ni. Katakan anak murid tu sungguh-sungguh nak belajar, dia sudah bertemu dengan gurunya personal. Contoh katakan personal, dan meminta, wahai guruku, ajarilah aku. Naikkanlah taraf aku sebagaimana kamu juga ada ilmu. Seorang guru yang baik, dia meraihkan. Baiklah anak muridku, engkau betul-betul ingin belajar? Yes. Apakah engkau bersedia belajar? Yes. Apa engkau betul-betul nak belajar dengan aku? Yes. Maka bila yes, 3 yes set itu, accept. Okey, bukanlah seorang guru itu tidak mau melayan, ataupun kita sebut kadang-kadang guru, dia kata, tak apalah, nantilah saya fikir dulu. Itu bukan adab yang baik. Jadi macam mana kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang baik kalau kita sendiri yang buat macam tu? Kedua, kadang-kadang bunduk seorang guru tu dia cakap begini. Nanti kalau saya ajar awak matematik ke awak activities, okey, nanti awak samalah dengan saya. Sebab saya pernah kena beberapa kali dan orang tu bercakap begitu. Kalau dia melihat anak murid akan menjadi seorang pesaing. Itu sebenarnya adalah pemikiran yang zaman dulu. Zaman sekarang adalah
apa saja anak murid yang betul-betul nak belajar, berikan dia sampai dia rasa, oh aku tak cukup, wahai guruku, aku ingin belajar lagi sampai tahap kamu. Maka saat itu kita akan katakan, baiklah, awak belajarlah daripada saya, dan apa ilmu yang saya ada, sedut habis, dan yang penting awak gunakan untuk masyarakat. Pendekatan itu agak berbeza. Okey. Begitu. Dan nak mendekati perbezaan umur pula. Contohnya untuk murid-murid kita yang berusia agak kecil lagi ni, muda sangat lagi ni. Mereka mungkin tak faham kan kita nak cakap-cakap yang falsafah ke contohnya. Itu macam mana pula Cik Kim? Pendekatannya kena guna pendekatan kanak-kanak. Kalau dengan budak-budak, cara budak-budak lah. Kita tunjuk lah. Saya pernah hadapi ada 600 student. Semua budak-budak. Bagaimana saya buat? Slide memang tak pakai dah. Bye-bye, selamat tinggal. Jadi saya bermain dengan dia, berlagu apa semua. Dalam berlagu, bermain itu dia belajar sesuatu. Wow! Tiba-tiba je dah naik. Patutnya saya punya slot 1 jam. Naik jadi 3 jam. Wow. Jadinya itu antara yang tuan-tuan perempuan yang boleh dipelajari adalah bagaimana kita nak menghipnotize pelajar itu, hypnotic words itu sehingga boleh menyeresap masuk ke dalam subconscious dia, dan dia kata dia akan ingat kita sampai bila. Sebab tu antara adab terhadap guru juga hormati ilmu yang ada pada dia. Respect walaupun ilmu kecil. Sebab contoh baru ni kita lihat ada satu, dah lama dah, masih ingat lagi Adiputra? Jenis yang tak diiktiraf. Dikatakan jenis tidak diiktiraf. Whatever it is, bagi saya, ianya diiktiraf dunia. Kerana bagi kita, bila saya duduk dengan dia, pernah duduk beberapa jam dengan dia, saya melihat dia, saya harus belajar dengan dia. Wajib belajar dengan dia. Buang ego kita ke tepi, tuan-tuan perempuan. Jadi kita akan dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab itu, sebagai kesimpulan, berkemungkinan adalah bagaimana kita nak kesan tak hormati guru ni tak rasa bertambah ilmu. Rasa tak tambah ilmu. Bila tak rasa tambah ilmu, ilmu kita kurang berkat. Ingin mengetahui bagaimana ilmu kita ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung minggu hadapan nanti. Okey, kita akan sambung minggu hadapan lebih lanjut tentang adab kepada guru ni. Masa yang sama, mungkin sebelum kita sambung tu, Cik Kim boleh bagi sedikit, ini perkara yang agak penting jugalah, sebab orang merasakan daripada orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus, yang pandai-pandai je kita boleh belajar. Orang yang tidak pandai, tidak bagus dan sebagainya, kita tidak boleh belajar daripada orang-orang ni. Adakah betul begitu, ataupun kita boleh belajar dari semua orang, cuma kita pilih ilmu kita lah? Kita boleh belajar, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita boleh belajar daripada siapa saja yang kita nak belajar. Namun kita kena pilih guru tersebut kerana berkemungkinan ilmu dia ajar itu ada sesuatu yang something yang kita perlukan. Dan juga walaupun budak kecil, tuan-tuan perempuan yang rahmat Allah, kita harus belajar. Anak kita kena harus belajar daripada dia. Sebab dia belajar daripada siapa sebenarnya? Daripada mak bapak dia lah. Kan? Betul. Anak kita belajar daripada siapa? Daripada mak bapaknya. Kalau kita tak beradab pada guru, bagaimana anak-anak kita nak beradab pada kita dan guru kita? Sebab itu sebagai lastnya, pepatah Arab ada mengatakan, tuan-tuan perempuan yang rahmat Allah, laula murabbi ma'araftu rabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa pendidikku, nescaya takkan ku kenal Tuhanku. Ingat tuan-tuan, tanpa pendidikku, nescaya takkan ku kenal Tuhanku. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada minggu hadapan berkaitan bagaimana kita nak mengetahui individu belajar itu tiba-tiba keberkatannya ilmu ditarik satu persatu. Akhir-akhir ni memang cukup serius. Yang datang jumpa saya kat klinik dan sebagainya, apa salah anak saya belajar teman-teman tul tak boleh. Teman-teman tul. Ada sesuatu perkara yang kita kena cek balik. InsyaAllah. Baik.